Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam kelas cikgu pada hari ini, kelas cikgu Ridwan. Tapi ini pada kali ini di dalam soalan Q&A lah, soalan dan juga jawapan. So cikgu kelas pada hari ini sebenarnya cikgu nak menjawab soalan yang diberikan kepada cikgu di dalam fizik tingkatan 4 lah, dalam cahaya dan juga optik, di mana soalan ni ada kaitan dengan mikroskop dan juga teleskop. So soalannya berbunyi seperti ini. Terangkan cara membina mikroskop majmuk dengan menggunakan dua keping kanta. So jawapan kamu mestilah menerangkan jenis kanta yang dipilih, anggaran panjang fokus dan ciri-ciri imej yang terbentuk lah. Dan soalan yang kedua, dekat sini kita ada mengapakah teleskop astronomi tidak sesuai untuk melihat objek yang jauh di bumi. Kita faham teleskop ni adalah untuk melihat objek yang jauh di angkasa lepas. Jadi kita akan jawab nanti. Dan soalan terakhir, bagaimanakah anda mengubah suai mikroskop majmuk ini menjadi sebuah teleskop astronomi. Okey. Ini pun ni kita akan lihat. Jadi mikroskop ni digunakan untuk melihat objek yang kecil lah. Objek yang kecil seperti virus contohnya. Tapi adalah mikroskop yang khas lah untuk melihat macam virus, kuman ni ada mikroskop yang khas, mikroskop elektronik. Kalau yang mikromajmuk ni lebih kepada cahaya lah yang digunakan di dalam makmal biologi. Jadi kita lihat dekat sini, cikgu sediakan bahan berkaitan dengan kanta cembung. Sebelum kita masuk macam mana nak membina sebuah mikroskop majmuk, eloklah kita lihat dulu panduan pembentukan imej untuk kanta cembung, bagi memudah kamu faham dengan jelas nanti bagaimana untuk membina sebuah mikroskop majmuk dan juga teleskop. Jadi bahan ini semuanya sebenarnya kamu boleh rujuk dalam buku teks pada muka surat 256. Ada di dalam buku teks kamu boleh tengoklah untuk lebih detail faham, ada di situ. Jadi dalam jadual yang pertama ni kita lihat adalah objek atau cahaya yang datang daripada infinity. Datang daripada infinity. Jadi peraturannya seperti yang kamu lihat ni. Cahaya daripada infinity yang pertama mesti melalui fokus. Yang kedua mesti melalui pusat kelengkungan ni lah. Kamu tengok dekat sini, yang melalui fokus ni dia akan keluar selari dengan paksi utama. Yang ini kita panggil paksi utama lah. Yang ini kita panggil sebagai paksi utama. So selari, mesti selari dengan paksi utama. Jadi persilangan antara garis yang pink ini dengan oranye bersilang di sini membentuk satu image. Di mana image ni kalau kamu lihat yang paling ketara adalah ianya songsang. Ianya songsang, kemudian nyata dan diperkecilkan. Sebab image ni dari infinity lah, sudah pasti ianya dikecilkan. So kedudukan image ni, dekat sini kamu tengok V sama dengan F. V adalah jarak objek, jarak image. V adalah jarak image. U pula merupakan jarak objek. So F ni kita ukur daripada mana? Itu persoalan juga sebenarnya. F kita ukur daripada F ini yang kamu nampak F besar. Daripada F besar ini sehinggalah kepada paksi ni, paksi kanta ni, ini adalah F. Itu adalah F. Contoh yang kat bawah ni cikgu masuk juga contoh. Tak apa, cikgu buat juga kat sini supaya kamu faham nanti dalam pembinaan mikroskop majmuk ni kamu akan faham nanti lebih mudah lah. Yang ini FO,
yang ini 2FO, di mana jaraknya adalah sama lah. Jaraknya sama. Kalau ada lagi di belakang ni, kalau ada lagi katakan ni 3FO dan jaraknya juga sama. Satu FO, 2, sini 2FO dan sini 3FO. Samalah di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Okey. Kemudian kita nak lihat juga dekat sini, di mana objek dia lebih besar daripada 2F. Ada pun ni syarat dia. 2F ada pun macam mana yang dikatakan U lebih besar daripada 2F. Kita tengok kat sini, ni 2F. Ni 2F 2. Sini F, sini 2F. Okey, kita lihat dekat sini, kita labelkanlah sini F, sini 2F, sini lebih besar. So U, jarak objek lebih besar daripada 2F. Ini 2F dia lebih besar. Ni adalah lebih besar daripada 2F lah. Okey, kita ikut peraturan dia. Yang pertama mesti lalu dekat pusat ini dekat tengah-tengah ni. Teruskan saja garis lurus terus. Kemudian satu lagi mesti selari dengan paksi utama dan turun kepada F. Ini adalah kaedah melukis gambar rajasi sinar, dan akhirnya kamu akan melihat di situ terbentuknya image. So bandingkan image yang terbentuk dekat sini, kalau kamu nampak yang pertama kedudukan image nya di antara ni kamu nampak sini F, sini 2F. Inilah dia punya jawapan. Sini F, sini 2F. Inilah jarak image dia. Image terbentuk di antara F dan 2F. Itu ciri-ciri lah. Sebab tu kita kata kedudukan image. Dan ciri-ciri dia kalau kamu tengok image dengan objek ni, image lebih kecil daripada objek. So kita ada kecil kat sini. Kita ada kecil. Kemudian kita tengok dia terbalik. Kita ada songsang, dan yang paling penting nyata lah. Yang paling pentingnya nyata. Okey, kalau dia image terbentuk di sebelah objek, kalau image terbentuk di sebelah objek, itu menghasilkan image yang maya dan akan terbentuklah garis putus-putus. Nanti kalau kita jumpa, cikgu tunjukkan. Okey, seterusnya kita lihat keadaan ciri yang lain pula. Di sini kita nak tengok U sama dengan 2F. U sama dengan 2F. Jadi kamu dah tahu sini adalah 2F. Okey, kamu dah tahu. Okey, menggunakan peraturan yang sama, akan wujud satu garis selari dengan paksi utama. Ini melalui F, garis yang selari mesti lalu F, dan kamu bandingkanlah image dengan objek, kedudukan dia. Kedudukan image kamu nampak sini V. V sama dengan 2F. V sama dengan 2. So sebelum tu suka cikgu nak labelkan jugalah kat mana V tu. Ni V, sini U. Jadi kamu dah nampak ciri-ciri, dan kamu dah nampak kedudukan image, dan kamu dah nampak cirinya secara tak langsung lah. Nyata betul, songsang betul, sama saiz. Yes, sama saiz. Jadi, dan kalau kemudian kat sini, bilakah keadaan image sama saiz dengan objek bagi kanta cambung adalah apabila U sama dengan 2F. Itu jawapan dia. Itu dia punya jawapannya. Saya ulang, kalau ada soalan, sekiranya image sama saiz dengan objek, bagaimanakah kedudukan objeknya? So kedudukan objek mesti inilah, U sama dengan 2F merujuk kepada sama saiz. Sama saiz. Kemudian yang seterusnya kita lihat apa yang akan berlaku sekiranya objek di antara F dengan 2F. Ni kat sini. Kamu nampak sini. Gunakan peraturan garis lurus yang sama. Dia akan menghasilkan satu. Kamu nampak sini image-nya besar, yang still songsang. Masih lagi songsang, besar, songsang dan nyata. So kedudukan image, tengok sini dia lebih. Dia lebih. So maksudnya V
lebih besar daripada 2F. So kamu boleh jawab kan. Okey, dan yang lain pun samalah. Yang lain kamu sekiranya kamu dah faham, kamu boleh faham dah faham dengan 1, 2, 3, 4 penerangan cikgu. Selepas yang kelima ni kamu boleh buat Cuma dekat sini yang paling penting jugalah kenapa image menjadi maya. Kenapa image menjadi maya? Sebab terbentuk di kawasan yang sama dengan objek, dan paling ketara garisan putus-putus ni dapat dibina lah. Dapat dibina. So apabila U sama dengan F, sini okey, bukan objek dia U sama dengan 2F. Okey, ikut seperti cahaya daripada infinity tadi. Okey, inilah yang berlaku. Okey, dibesar, cuma imejnya tegak lah. Cuma imejnya tegak. Jadi apa yang kamu faham sekarang, dalam kanta cembung, kanta bukan cermin, sekiranya imej itu nyata, dia akan membentuk imej yang songsang. Tapi sekiranya imej itu adalah maya, dia akan mewujudkan imej yang tegak. Jadi inilah sebab tu nampak tegak kat sini. Sebab tu menghasilkan imej yang tegak, besar dan juga maya. Itu dari infinity. Kemudian yang berikut yang sama, bila U lebih kecil daripada fokus ini, jadi kamu dah mula faham saya rasa bagaimanakah kedudukan objeknya menggunakan konsep yang cahaya daripada infinity tadi. Jadi apabila image itu berada di kawasan yang sama dengan objek, maka terbentuk satu image yang maya di sini, di mana pembentukan garis putus-putus ni adalah yang amat pun penting. Okey. Jadi kita lihat pada pembentukan soalan tadi merujuk pada pembentukan image oleh kanta mikroskop majmuk. Jadi ini adalah lakaran, bukan lakaran, inilah lukisan di mana kaedah kanta mikroskop majmuk dibina lah. So kita ada dua jenis kanta di sini. Kita ada dua jenis kanta, nanti cikgu akan terangkan di bawah. Okey, yang mana kanta satu ni sebagai kanta objek, yang ini sebagai kanta mata lah. Kanta mata ni yang kita gunakan untuk melihat lah image. Okey, so kalau kamu nampak dekat sini, yang pertama yang kita lihat kedudukan objeknya lebih. U lebih kat sini yang kamu nampak. Saya tukar pada U dia lebih besar daripada FO. U lebih besar daripada FO. Okey, kemudian kita nampak dekat sini untuk FM. FM ni kita ada dekat sini besar jugalah. FM ni besar juga. Ni FM. Okey, dia punya jarak lah. Okey, kita ada U lebih besar daripada FO. Kemudian menggunakan konsep pembekahan kaedah melukis gambar raja sinar tadi. Mesti lalu dekat pusat dan selari dengan ni. Yang atas ni bila selari dengan faksi utama, dia akan lalu pada F dan seterusnya bertembung di sini untuk mencipta image yang pertama. Untuk mencipta image yang pertama. Kemudian diteruskan lagi sampai memotong pada paksi untuk kanta mata. Kita lihat dekat sini. Jadi kita teruskan sini image ni daripada atas macam mana nak buat ni. Ni kendian, Kemudian apabila kita teruskan ni, dah terus sampai sini dah sampai sini ni. Kita tengok yang ini, yang pertama ni, yang dekat pusat ni kita teruskan. Macam mana cikgu nak buat guna warna lain lah. Ni yang selepas kamu cantum ni, berhenti di sini. Yang ini langkah yang pertama kita buat. Kita teruskan. Okey, barulah yang diikuti yang ni. Yang ini mesti selari tadi. Konsep dia sama kat sini. Ikut turutan ikut turutan. Kemudian untuk garis 2 di bawah yang kita berhenti tadi, 3 dan juga ke-4. Tapi kalau kamu nampak cara garisan ini dibina adalah garis putus-putus. Garis putus-putus maksudnya image terbentuk di kawasan yang sama di mana objek itu berada. So akan menghasilkan satu garisan yang putus-putus, confirm image akhir adalah maya. Dan kamu dapati di sini
Okey, image adalah maya. Yang kamu nampak pertama maya, besar dan juga songsang berbanding image yang pertama kamu lihat lah. Berbanding image yang pertama kamu lihat, still juga cuma kamu nampak yang pertama ini adalah sahih. Kemudian kecil, dibesarkan juga berbanding dengan asal, masih dibesarkan, tetapi ianya juga songsang. Jadi kita lihat pada macam mana nak menulis jawapan. Inilah panduan menjawab. Ini adalah panduan menjawab. Cikgu sertakan juga di sini gambar rajah yang sama supaya mudah kamu rujuk. Jadi yang kamu nampak dekat sini, cikgu highlightkan saja. Yang pertama, dia terdiri daripada dua keping kanta dengan panjang fokus yang pendek. Kamu telah terjawab lah, telah menjawab mengikut kehendak soalan. Dua kanta cembung yang mempunyai panjang fokus yang pendek, di mana kanta objek ni kanta objek dengan panjang fokus FO dan kanta mata dengan panjang fokus FM. Ni FO. Kita tukar warna sekejap. FO untuk kanta mata dan FM untuk kanta FO untuk kanta objek, FM untuk kanta mata. Dan panjang fokus FO, panjang fokus FO ini kurang daripada panjang fokus FM. Kamu nampaklah. Catat kat sini. FO mesti kurang daripada FM. Kamu nampak dekat sini. Nampak bezalah, ketara sangat dekat sini. Amat ketara. FO sini FM. Memang nampaklah yang mana FO tu lebih pendek daripada FM. So jarak di antara kanta objek dengan kanta mata, kanta objek dengan kanta mata kat sini. Kanta objek dengan kanta mata, so dia punya syarat mesti lebih besar. Mesti lebih besar daripada hasil tambah ni. Apa tu? Panjang fokus kanta objek dan juga panjang fokus untuk kanta mata. Tu syarat untuk membina mikroskop majmuk. Okey, selesai untuk poin yang kedua. Yang ketiga, jarak objek. Ini jarak objek. Kamu nampak dekat sini FO kan? Sudah pastilah. Kamu nampak kat sini FO. Maksudnya boleh kita kata jarak objek lebih besar daripada FO, dan yang lebih tepat dekat sini. Yang lebih tepat, kita tengok dekat sini apa dia kata, jaraknya mesti di antara FO dan 2FO. Maksudnya di belakang ni ada satu lagi. Dekat sini ni, cikgu highlightkan dulu. Sini adalah FO. So 2FO. Nampak cikgu guna warna lain lah. Cikgu guna warna kuning. Okey, kat sini ni sepatutnya kita tukar warna lain juga. 2FO. Jadi objek mesti di antara FO dan juga 2FO. Ataupun kamu nampak kat sini dia lebih besar, objek lebih besar daripada FO. So menjawablah soalan ini. So kanta objek membentuk imej pertama I1 yang kamu nampak ni. Dan ciri-ciri yang kamu nampak dekat I1 tu seperti yang cikgu cakapkan tadi. Okey, nyata. Nyata sebab dia imej ini terbentuk di ruang lain, tidak bersama dengan objek. Itu nyata. Kemudian dia songsang, kenapa? Terbalik. Terbalik. Dan yang paling penting ianya dibesarkanlah. Ini untuk imej yang pertama. Untuk imej yang pertama. Dan imej yang pertama ni menjadi objek untuk kanta mata lah. Menjadi objek untuk kanta mata. Untuk kanta mata ni dia bertukar pada O pula. Dan seterusnya kita akan tengok dekat sini. Kanta mata tadi berfungsi sebagai kanta pembesar. Okey, kanta mata membentuk imej terakhir di I2 ni. Ni di mana kalau kamu nampak ni ciri yang seperti yang cikgu cakap tadi, maya, besar dan juga songsang.
Jadi apa yang berlaku dekat I2 ni, apa yang perlu kita buat dekat I2 ni lah untuk menampakkan imej yang jelas, kita kena buat ni, laraskan imej akhir yang terletak ni, letak pada titik dekat mata pemerhati supaya keadaan penglihatan yang paling jelas dapat dicapai. Maksudnya untuk melihatkan objek akhir yang jelas, kita perlu buat pelarasan dekat sini. Jadi inilah panduan macam mana kamu nak menjawab soalan 9A tadi. Dan kemudian soalan 9B, dia tanya dengan kamu, mengapakah teleskop astronomi tidak sesuai digunakan untuk melihat objek jauh di permukaan bumi? So kalau kita tengok mikroskop majmuk yang ada ni pun, apa yang berlaku pada imej yang terakhirnya adalah ni benda yang kita lihat di angkasa. Kalau kita lihat, dia menghasilkan imej yang songsang. Maksudnya kalau kita lihat bulan, kita lihat bintang, kita lihat buruj ataupun apa-apa yang berlaku di angkasa, kesan songsang ni tak kelihatan lah. Kesan songsang ni tak kelihatan dan dia macam sama sahaja. Tapi untuk di muka bumi, kalau kita lihat pokok menggunakan menggunakan mikroskop majmuk ni, apa yang berlaku, pokok tadi terbalik. Kamu akan lihat objek tu besar betul, tapi ianya terbalik. Itulah jawapan untuk 9B, kenapa mikroskop astronomi ni tak sesuai digunakan untuk melihat objek yang jauh di bumi lah. Kerana di bumi ni kita akan lihat objek itu songsang nanti. Objek yang kita nak lihat, imej yang terbentuk dekat kantang mata tu songsang. Itulah jawapannya. Dan yang terakhir untuk 9C adalah bagaimanakah anda mengubah suai mikroskop majmuk untuk menjadi sebuah teleskop astronomi. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, cikgu sediakan juga bahan berkaitan dengan kanta teleskop ni. So kalau kamu lihat dekat sini, apakah perbandingan antara kanta teleskop dengan mikroskop majmuk ni dari segi kanta? Yang kalau mikroskop ni yang kamu nampak dekat sini adalah untuk kanta mata saiznya lebih kecil berbanding dengan kanta untuk kanta objek lebih kecil saiznya berbanding dengan kanta mata, betul tak? Kemudian kita tengok lagi bagi kanta teleskop ni yang kamu nampak adalah apa yang kamu tahu, tengok kat sini. Ya, betul. Saiz untuk kanta objek lebih besar kalau kita bandingkan dengan kanta mata. Jadi apakah jawapan yang kamu kena buat tu? Apa jawapan dia? Apa yang kamu nak buat? Apakah cadangan jawapan yang sesuai dekat situ? Berdasarkan jawapan yang cikgu cakap tadi, dari segi kanta. Ya, bagus. Jawapannya adalah untuk 9C itu, jawapan yang perlu kamu buat adalah saling tukar kedudukan kanta objek dan kanta mata. Kemudian laraskan jarak di antara kanta objek dengan kanta mata menjadi FO sama dengan FM. Jadi cikgu sertakan juga bagaimana pengubahsuaian ini dilakukan dekat sinilah. Ni yang cikgu masukkan tadi. Terdiri pada dua jenis kanta ni, kanta cembung, di mana kanta objek dengan panjang fokus FO yang lebih panjang, dengan kanta mata dengan panjang fokus yang lebih pendek. Ni kita nampaklah. Ni kanta, dia punya panjang fokus ni, FO ni lebih panjang berbanding dengan kanta mata itu. Lepas tu jawapannya adalah saling tukar kedudukan kanta mata dengan kanta objek lah, dari segi panjang fokus tu lah. Kemudian kamu adjust laras kedudukan kanta mata dengan kanta objek tu supaya, inilah poinnya yang paling penting, supaya jarak antara kanta objek dengan kanta mata, jarak tu kanta mata dengan kanta objek tu jadi FO tambah FM. Ni. Jadi so kita akan nampak kat sini jarak ni, FO. Jarak antara kanta objek dengan kanta mata adalah FO tambah dengan FM,
berbanding dengan kanta mikroskop majmuk ni. So apa yang kita nampak dekat sini, dia punya syaratnya adalah jarak di antara kanta objek dengan kanta mata mesti lebih besar daripada FO tambah FM. Itulah perbezaan di antara mikroskop majmuk dengan kanta teleskop. Jadi ini kamu boleh peroleh jawapannya di dalam buku teks jugalah. Jadi untuk menjawab soalan 9C, inilah jawapan dia. Saling tukar kedudukan kanta objek dengan kanta mata dan jarak antara kanta objek dengan kanta mata diejar diselaras sehingga menjadi FO tambah FM. Okey. Jadi sekian sahaja jawapan cikgu untuk Q&A pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.